Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua pelajar-pelajar baru dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik, khasnya kepada pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Okey, saya Ketua Program dalam program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau atau lebih dikenali sebagai DEG akan menyampaikan sedikit taklimat pengenalan mengenai program DEG. Okey, first saya akan terangkan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Okey, pertama, general information, kedua, program educational objective serta program outcome, academic curriculum, teaching and supporting staff, student dan juga facilities yang terdapat dalam JKE. General information, pengetahuan umum. Okey, kita semua berada dalam program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Okey, diterajui oleh 12 orang staf akademik. Okey, ini adalah DEG Organisation Chart. Okey, saya Ketua Program ataupun dikenali sebagai K-Pro untuk program DEG. Okey, saya turut dibantu oleh 11 orang pensyarah di mana terdiri daripada Hajah Zainab binti Musri selaku pensyarah utama untuk program DEG. Turut dibantu oleh pensyarah kanan Puan Rahayu, Encik Muhammad Hazri, Puan Amiza serta Encik Aziruddin bin Sahudin. Okey, turut dibantu juga oleh beberapa orang pensyarah yang lain seperti Puan Nurul Huda binti Jamil, Puan Nur Asilah binti Yaakob, Puan Juhaliza binti Makno, Puan Yuzrina, Puan Anisah binti Muhammad Noor dan juga Encik Azrul Muhairi bin Muhammad Badri. Okey. Sepanjang pengajian selama 3 tahun, 3 tahun setengah tahun berada di industri, 2 tahun setengah berada di politeknik. Okay, itu pun jika habis penuh, kalau tak awak extend. Tapi saya harap yang masuk hari ini akan habis pada tepat pada waktunya selama 2 tahun setengah di politeknik dan setengah tahun di industri. Okay, jika nasib awak panjang untuk berada di politeknik, okay, awak diberi masa selama 8 semester untuk meneruskan pengajian di politeknik. Itu termasuklah awak gagal ataupun awak tangguh pengajian. Tapi saya berdoa pada semua, okay, seramai mana yang masuk hari ini adalah jumlah ini jugalah akan keluar pada tahun 23 nanti selama 2 tahun setengah. Okey, so sepanjang tahun 2 tahun setengah awak berada di Politeknik Port Dickson dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik program DEG. Okey, di mana dalam program DEG kita akan diajar oleh pensyarah-pensyarah dalam Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau yang akan mengajar pada subjek-subjek electrical yang terdapat dalam program DEG. Okey, first saya akan pergi pada sinopsis apakah itu DEG program. Diploma in Electrical Engineering Green Energy Program is designed, okay, dia direka bentuk, is designed to cover broad discipline of electrical engineering with specialization emphasis of field of green energy. The broad-based electrical engineering, okay, basic adalah electrical engineering, which include electrical and electronic principle, computer fundamental and programming, semiconductor device, electrical wiring, power system and computer aided design, provide versatility to the graduate. Toward the end of program, okay, students are equipped with specialization course. Okay, kita ada specialization course include fundamental of renewable energy, green energy system, energy efficiency and management, and green energy system integration. Okey, habis dia belajar. Okey, ini adalah beberapa job prospect, okey, yang ditawarkan selepas tamat pengajian nanti. Antaranya student
okey, akan menjadi seorang assistant engineer, energy technician, engineering service advisor, electrical or electronic engineering supervisor or technician, dan juga green building technician. Okey, ini adalah beberapa syarikat renewable energy yang terdapat di Malaysia. Okey, antaranya adalah SG Energy, okey, Maxbel, Galaxy, Suncroc, Saipak, Solarvest. Okey, SG, Maxbel, Suncroc, Saipak, Solarvest adalah company solar. Seperti mana yang kita ketahui, sekarang solar sedang meningkat di Malaysia. Turut ada FGV. FGV ni adalah kilang kelapa sawit, di mana kilang kelapa sawit dia menggunakan tandan kelapa sawit untuk menghasilkan tenaga elektrik menggunakan biomass. Okey, dan juga kita ada solar padu Sdn Bhd dalam bidang solar. Selain daripada solar, kita ada biomass. Ini antara energi yang sedang dibangunkan di Malaysia. Selain daripada biomass, kita juga ada biogas. Okey, dalam kilang kelapa sawit, jika mereka tidak menggunakan tandan kelapa sawit, mereka akan menggunakan air kumbahan untuk menjadi gas untuk menghasilkan elektrik. Termasuklah tempat-tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah, sampah-sampah yang termendap, okey, mereka akan sedut gas, seterusnya menghidupkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, vision, mission and goal. Okay, vision kita to be a leading edge TVET institution, untuk menjadi TVET teraju utama dalam institusi TVET. Okay, untuk provide, mission adalah to provide wide access to quality and recognized TVET program, to empower community through lifelong learning, to develop holistic, entrepreneurial and balanced graduate, and to capitalize on smart partnership with stakeholder. Goal, to produce holistic and competent TVET graduate capable to contributing to the national development. Okey, besarlah harapan kerajaan, okey, dan juga negara untuk menghasilkan graduan dalam TVET untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Okay, andalah bakal-bakal graduan tersebut. Okay, program educational objective and program outcome. Apakah dia PEO dan juga PO? Okay, first kali kita pergi PLO. Okey, PLO adalah program learning outcome. Apa yang awak dapat setelah belajar selama 3 tahun. Okey, sepanjang sesi pengajian daripada semester 1 sampai semester 5, okey, pelajar akan didedahkan kepada beberapa subjek, dan setiap subjek mempunyai beberapa PLO dan juga beberapa PLO yang wajib dipelajari. Okay, so sepanjang pengajian ke-12 PLO mesti diterima oleh pelajar, dan seharusnya pelajar mesti mendapat sekurang-kurangnya 50% ke atas untuk setiap PLO. PLO tidak semua tertumpu kepada satu subjek, tapi dia bergantung kepada kesemua subjek, dan kesemua subjek akan diagihkan antara PLO 1 sehingga ke PLO 12, di mana PLO 1 adalah knowledge, PLO 2 adalah problem analysis, PLO 3 adalah design or development of solution, manakala PLO 4 adalah investigation, PLO 5 adalah modern tool usage. Okey, 1, 2, 3 adalah kognitif, termasuk 4. Manakala 5 adalah practical, modern tool usage. Okey, macam mana kita nak uji bila melakukan latihan amali. 6, engineering society.
7. Environment and sustainability. 8. Etik. 9. Individual and teamwork. 10. Communication. 11. Project management and finance. Dan 12 adalah lifelong learning. Okey, kalau kita tengok daripada PLO 6 hingga PLO 12 adalah kemahiran berbentuk generic skill yang kita akan uji semasa anda melakukan latihan praktikal ataupun semasa melakukan assessment kognitif. Okey, dan setiap generic skill ini akan diuji pada setiap pelajar dan juga pada setiap subjek atau kursus. Okey, dan manakala PEO, Program Educational Objective. Okey, bukan biasanya PEO ini akan diuji setelah 3 tahun anda berada dalam bidang industri, iaitu setelah habis belajar tercapai atau tidak objektif sebuah program. Okey, yang pertama PEO kita ada 4. Okey, PLO 12, PEO 4. Okey, di mana PEO yang pertama adalah practicing technician in electrical engineering related field. So, disebabkan anda semua belajar dalam jabatan kedudukan elektrik, okey, sepatutnya dan seharusnya mestilah kita menggunakan kemahiran yang kita perolehi di politeknik sebagai kita punya sumber pendapatan ataupun pekerjaan kita. Okey, seterusnya contributing to society with professional ethic and responsibility. Okey, ketiga engage in enterprising activity that apply engineering knowledge and technical skill. Di mana senior-senior yang telah lepas, okey, setelah mereka menjalani latihan industri, mereka bekerja di syarikat dalam 5 ke 10 tahun, menimba pengalaman. Seterusnya mereka boleh menjana pendapatan sendiri ataupun pendapatan sampingan melalui enterprise, melalui keusahawanan, melalui perniagaan. Ada itu tak sampai pun dalam 5 tahun, dalam 3 tahun mereka dah boleh berjaya membina sebuah syarikat wiring, mereka boleh membina sebuah syarikat membaiki komputer, okey, dan juga syarikat aircon. Okey, itu semua adalah kejayaan kepada pelajar, daripada kejayaan kepada pelajar. Okey, kejayaan itu juga akan disumbangkan juga kepada politeknik kerana berjaya menghasilkan pelajar yang cemerlang, okey, dalam pekerjaan. Termasuk juga engage in activity to enhance knowledge for successful career advancement. Termasuklah melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah ataupun memperolehi beberapa kemahiran yang boleh didapati semasa bekerja maupun yang diambil sendiri untuk menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti. Okey. Okey, ni adalah mapping, okey, di antara PEO dan juga PLO. Di mana PEO 1 kita sentuh pasal practicing technician in electrical engineering. Okey, kita akan mappingkan dengan PLO 1 iaitu knowledge, problem analysis, PLO 2, investigation, PLO 4, PLO 3 design development of solution, dan PLO 5 modern tool usage. Okey, bila modern tool usage ni macam kita buat wiring, so pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di politeknik. Okey, kemudian PEO 2 adalah contributing to society, professional ethic and responsibility, tanggungjawab terhadap
kemasyarakatan. Okey, kita akan mappingkan dia dengan PLO 10 dan 9 dalam bidang communication dan juga individual and teamwork. Di mana kalau kita nak bekerja, okey, bukan bekerja je, kita hidup pun kita memerlukan teamwork. Macam mana kita berada dalam masyarakat. Okey, kemudian PO3, engage in enterprising activity. Okey, so dalam aktiviti entrepreneur. Okey, kita akan kita akan mappingkan dengan PLO 6 di mana engineering and society. PLO 7 environment and sustainability dan PLO 8 adalah etik. Okey, manakala PLO 4 kita engage in activity to enhance knowledge for successful career advancement, di mana kita akan mappingkan dengan PLO 12 iaitu lifelong learning dan juga project management and finance. PO dan PLO ini adalah kita mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ITEC, satu badan yang menganugerah akreditasi kepada pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan, terutamanya pelajar dalam bidang kejuruteraan elektrik tenaga hijau. Okey, academic curriculum, ini benda yang awak kena perlu dan awak kena tahu. Okey, DEG mungkin tak sama dengan DET, mungkin tak sama dengan DEQ, DEP dan DTK daripada segi total credit hour. So kalau awak best friend sekalipun dengan orang DEP, awak tak boleh ikut subjek yang diambil oleh orang DEP. Sebab kita kena tengok bilangan total credit hour kita berapa. Okey, daripada SEM 1 sampai semester 5, keseluruhan sesi pembelajaran, total credit hour yang diambil mestilah 95 jam kredit, tak boleh kurang. Kalau kurang, awak tak layak untuk konvo, seterusnya tak layak untuk bergelar graduate. Okey, so pada semester pertama kita pelajar akan mengambil 18 jam kredit. Okey, semester 2 17 jam kredit, semester 3 18, semester 4 15, semester 5 17, semester 6 10 kredit. Semester 6 10 kredit, pelajar berada di industri. Okey, pelajar menjalani latihan industri. Okey, untuk LI 20% akan dinilai oleh pihak politeknik, oleh JKE, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, manakala 80% akan dinilai oleh pihak syarikat. Okey, DEG student SLT. SLT adalah student learning time. Okey, di mana pada SEM 1, okey, untuk compulsory credit, okey, dalam kursus yang diambil, okey, kita ada kursus compulsory, kita ada kursus common core. Compulsory semua politeknik ambil, dan kebiasaannya compulsory akan diajar oleh pensyarah daripada Jabatan JPA, Jabatan Pengajian Am, yang mengajar matematik dan juga pengajian Islam ataupun pengajian Malaysia. Okay, kemudian Common Core. Common Core adalah subjek-subjek yang semua pelajar juga ambil. Okay, biasanya dia akan diajar oleh Jabatan JMSK, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer. Okay, tetapi ada juga beberapa subjek compulsory dengan Common Core yang diajar oleh pensyarah DEG juga. Okay, disiplin core adalah semua subjek yang diambil oleh pelajar JKE. Okay, semua pelajar JKE adalah subjek electrical engineering. Okey, dan biasanya subjek electrical engineering akan diajar oleh pensyarah dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik, pensyarah dalam program DEG. Specialization adalah pensyarah DEG yang akan ajar. Okey, dan juga pelajar DEG sahaja yang akan ambil. DET ada specialization dia. DEQ ada specialization yang tersendiri, dan semua program-program yang lain. Manakala elektif adalah subjek yang boleh dipilih oleh pelajar.
Okey, tapi biasanya kita taklah buka sampai 32 subjek sebab antara kursus-kursus yang ada itu adalah yang tidak ditawarkan di politeknik kita. Okey, kita akan pilih dalam 3 ke 4, biasanya 3 ataupun 4 kursus bergantung kepada minat pelajar untuk mengambil kursus yang mana satu. Okey, so total credit hour kita, okey, di EG SEM 1 18 jam kredit. Okey, total dia di EG 2 17, di EG 3 18, di EG 4 15, okey, di EG 5 17, okey, dan di EG 6 semester 6 10. Ni saya tersilap, di EG 5 tu 17 Okey, so ini adalah subjek, okey, subjek yang diambil. Okey, pada semester 1 tadi saya dah tekankan ada 3, compulsory, common core dengan disiplin core. Semester 1 compulsory, common core dengan disiplin core sahaja. Iaitu compulsory kita ada English, kita ada sukan dan juga unit beruniform. Okey, so sukan atau unit beruniform pelajar berhak memilih. Okey, so common core, okey, kita akan ada OSHA. Okey, OSHA akan diajar oleh pelajar, oleh pensyarah daripada program Engineering Math, JMSK, Engineering Science juga JMSK. Okey, disiplin core yang lain adalah Electrical Technology, Electrical Wiring dan juga Measurement Device. So total keseluruhan adalah 18. Semester 2, okey, kita ada compulsory dalam pengajian Malaysia. Okey, kita ada kelab dan persatuan dan juga unit beruniform. Okey, so bila semester 1 dah ambil unit beruniform, so semester 2 akan ambil unit beruniform yang sama. Semester 1 ambil sukan, semester 2 pelajar akan ambil kelab ataupun persatuan. Okey, kemudian kita ada common core engineering math dan juga disiplin core dalam electrical circuit, semiconductor, digital electronic dan programming fundamental. Kemudian semester 3 kita ada 18 jam kredit. Kamu semua akan diajar English 2, common core dalam electrical engineering math. Okey, jumpa lagi sekali math. Okey, kemudian kita akan ada disiplin core electronic circuit, electronic computer aided design, electric machine dan power system. Okey, dan juga kita ada specialization dalam fundamental of renewable energy. Specialization ni adalah khas untuk pelajar DEG. Okey, kemudian pada semester 4 kita jumpa sekali lagi communication English 3. Okey, dan juga entrepreneurship. Okey, inilah entrepreneurship yang akan diajar oleh pensyarah dalam program DEG. Kemudian kita ada disiplin core, embedded system application, computer aided electrical drawing. Okey, specialization ada 2, renewable energy system dan juga project 1. Okey, project 1 akan diambil oleh pelajar DEG pada semester 4. Okey, sebab apa dia specialization? Biasanya projek untuk pelajar DEG menjurus kepada penghasilan projek untuk renewable energy. Okey, kemudian kita ada satu subjek elektif. Okey, 2 jam kredit dan keseluruhannya adalah 15 jam. Dan yang terakhir, sesi terakhir berada di politeknik, kita ada compulsory. Okay, jumpa lagi sekali compulsory, iaitu sains, teknologi dan kejuruteraan Islam untuk Muslim, manakala yang non-Muslim nilai masyarakat Malaysia. Kemudian kita ada disiplin core, electrical maintenance and repair dan juga power electronic. Okey, untuk specialization kita ada 3. Yang pertama, energy efficiency and management, kecekapan tenaga. Yang kedua, green energy system integration. Okey, kalau awak masih ingat slide saya sebelum ni, SEM 3 renewable fundamental renewable energy system.
semester 4 renewable energy system, semester 5 green energy system integration. Okay, so untuk tiga subjek ni, kalau awak tak lulus fundamental, so tak boleh ambil green energy. Kalau tak lulus green energy, so tak boleh ambil subjek green energy system integration. Tapi biasanya insya-Allah kebanyakan student boleh mengambil mengikut semester yang ditawarkan, kecuali kalau mereka ada drop ke clash ke, tu terpaksalah berlaku beberapa masalah daripada segi untuk mengambilnya pada semester yang telah ditetapkan. Okay, so last kali adalah projek 2. Projek 2 adalah sambungan daripada projek 1. Okay, biasanya projek 1 awak akan come out dengan kita punya satu projek menggunakan PIC ataupun projek robot guna PIC. Seterusnya akan dibawa pada semester 2. Okey, dan juga satu lagi subjek elektif 2 jam kredit. So total 17 jam, dan last kali kita ada industrial training 10 jam. So melengkapkan 95 jam kredit yang mesti diambil oleh pelajar di EG sebelum konvo. Okey, ini adalah teaching method and technique. Okey, daripada beberapa subjek tersebut. Okey, antara teaching method yang diamalkan, yang wajib, yang mesti diamalkan adalah project based, case study, problem solving, experiment, presentation, practical learning, group discussion, industrial visit. Ada juga subjek yang memerlukan awak pergi industrial visit. So pernah berlaku kalau COVID tak boleh industrial visit, so kita boleh lakukan alternatif yang lain. Okey, dan juga industrial lecturer, pensyarah daripada industri, daripada industri yang kita panggil untuk memberi ceramah ataupun untuk memberi talk kepada pelajar untuk situasi sebenar dalam industri. Okey, dan student evaluation process ada 2. Satu, summative assessment. Okey, kita mesti masukkan dalam markah. Okey, dalam pengiraan subjek tu. Okey, mesti ada quiz, assignment, test, practical test, okey, dan juga final exam. Okey, dan juga ada juga yang formative assessment yang tidak dikira dalam markah, tapi mesti diberi supaya untuk meningkatkan pemahaman untuk setiap kali habis topik pengajian. Okey, dan semua nota, semua teknik pembelajaran, okey, pelajar boleh ambil daripada CDOS. Okey, instructional material kita boleh print ataupun print and in electronic format. Awak boleh download dan juga mesti upload. Sebab apa kita mesti upload? Awak akan hantar assessment melalui CDOS. Okey, dan awak akan diberi platform CDOS oleh pihak ICT. Okey, ini adalah OBE. Okey, melalui SPMP. Okey, daripada SPMP kita boleh tengok CLORR dan juga PLORR. PLORR itulah yang akan saya boleh check awak punya pencapaian PLO pada setiap semester. Okey, dan ini adalah SPMP di mana student wajib menggunakan platform SPMP ni untuk daftar. Okey, pensyarah akan masukkan markah dekat iExam, so awak boleh tengoklah awak punya maklumat markah yang telah dimasukkan. Okey, untuk KOKO, untuk awak LI, semua maklumat ni ada di dalam SPMP. Yang paling penting adalah IHCP, yang mula-mula sekali adalah IHCP. Okey, kemudian teaching and supporting staff daripada DEG. Okey, staff DEG ada 12 orang tadi. 12 orang staff, 50
separuh ada master, separuh ada degree. Okey, semua mempunyai kepakaran yang tersendiri. Okey, manakala student, ini adalah enrollment student kita. Okey, daripada tahun 2018 hingga tahun 2020. Okey, ini adalah student activity. Okey, antara student activity kita ada site visit, okey, ke Bukit Tagar Landfill. Saya pernah sebut tadi, kita pergi macam mana biogas daripada tempat pembuangan sampah. Kemudian FGV Keridang Kelapa Sawit. Okey, ini juga adalah site visit to solar farm Melaka. Okey, daripada ni pula adalah student activity daripada segi ceramah, okey, technical talk daripada pihak syarikat. Okey, antaranya daripada Gading Kencana, okey, daripada Harta Maintenance dan juga daripada Sunproc. Okey, ini adalah antara aktiviti yang pernah dilakukan oleh student-student DEG, di mana salah satunya PPI bersama Sunproc, okey, pemasangan sistem solar, basic sistem solar di salah satu koridor yang terdapat di JKE. Okey. Dan juga ini adalah perkongsian ilmu daripada pelajar DEG kepada pelajar sekolah angkat. Okey, benda ni berlaku sebelum PKP. Semasa PKP tidak ada aktiviti face to face seperti ini. Okey, manakala ini adalah facilities dalam JKE, kita ada 2 engineering workshop, 4 computer lab, 9 electronic and electrical engineering, 13 lecture room dan 1 lecture hall di K6. Okey, dan kebiasaannya awak akan menjelajahi semua tempat-tempat ni. Okey, dan ini adalah 3 lab green yang baru, insya-Allah. Mulai daripada semester ni kita akan menggunakannya. Suka saya ingatkan, gunalah barang-barang yang disediakan ni sebaik mungkin. Kalau meja jangan diconteng. Okay, kalau kerusi tolong simpan elok-elok, duduk elok-elok. Okey. Termasuk jugalah barang-barang dalam lab. Okey, kalau ada mouse, lebihan mouse, janganlah pula nak ambil-ambil. Sebab bukan kita seorang je yang belajar, kita juga bukan dalam program yang sama, kita juga berkongsi dengan program-program yang lain. Okey. Okey, sekian saja slide saya pada hari ini. Okey, suka saya ingatkan lagi sekali. Okey, selamat datang. Okey, dan tahniah kepada semua kerana telah berjaya mendaftarkan diri di Politeknik Port Dickson. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan, sepanjang sesi pengajian kita pada semester ini, kita masih lagi dalam tempoh pandemik. Kita akan belajar secara online. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik datangnya daripada Allah. Mana yang silap, salah cakap ke apa-apa tu, datang daripada saya sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.